Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang topik 3 iaitu model dan prinsip modifikasi tingkah laku. Objektif kajian yang telah kami kaji terdapat dua, iaitu yang pertama, menyinaraikan 5 prinsip utama yang sering digunakan dalam modifikasi tingkah laku, dan untuk objektif kajian yang kedua pula adalah menerangkan dan menghuraikan setiap satu daripada 5 prinsip utama yang sering digunakan dalam modifikasi tingkah laku. Prinsip psikologi untuk modifikasi tingkah laku terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, hukuman, yang kedua, kawalan rangsangan, ketiga, tindak balas bersyarat, keempat, peneguhan, dan kelima, pemadaman. Peneguhan. Yang pertama, peneguhan didefinisikan sebagai kemunculan sesuatu tingkah laku disebabkan kesan segera yang akhirnya menguatkan tingkah laku tersebut, iaitu seseorang akan cenderung untuk terlibat dengan tingkah laku tersebut pada masa akan datang. Untuk yang kedua, peneguhan positif adalah kemunculan sesuatu tingkah laku disebabkan penambahan atau penguatan rangsangan yang akhirnya menguatkan tingkah laku tersebut. Dan yang ketiga, peneguhan negatif adalah kemunculan sesuatu tingkah laku disebabkan pengurangan rangsangan yang akhirnya menguatkan tingkah laku. Glosari peneguhan. Tingkah laku operan ialah tingkah laku yang muncul akibat proses peneguhan. Kedua, peneguh reinforcer akibat yang menguatkan tingkah laku operan. Ketiga, rangsangan stimulus iaitu objek atau kejadian yang boleh dikenal pasti dari manusia dan berpotensi mempengaruhi individu. Peneguhan positif ialah rangsangan yang diberi sebelum bertingkah laku. Peneguh negatif ialah rangsangan yang diberi selepas bertingkah laku. Contoh peneguhan: mendapat ganjaran apabila dapat menyelesaikan masalah, berbuat baik, bekerja keras dan sebagainya. Peneguhan tingkah laku melarikan diri iaitu escape, hasil daripada tingkah laku untuk menamatkan rangsangan yang tidak dikehendaki. Tingkah laku mengelak iaitu avoidance, hasil daripada tingkah laku untuk mencegah rangsangan yang tidak dikehendaki. Ketiga iaitu prinsip Premack, penubuhan positif untuk melibatkan tingkah laku yang tinggi kemungkinan hasil daripada tingkah laku yang rendah. Contoh, ibu bapa menyuruh anak menyiapkan kerja sekolah sebelum dapat bermain dengan rakan-rakan. Faktor berkesan bagi penubuhan iaitu mempunyai 5. Kesegaran. Kedua, sebagai alternatif. Ketiga, menjalankan operasi. Keempat, perbezaan individu. Kelima, iaitu kekuatan. Kesegaran ialah rangsangan adalah sangat berkesan sebagai peneguh jika diberikan segera selepas tingkah laku ditunjukkan. Kedua iaitu sebagai alternatif ialah rangsangan adalah sangat berkesan sebagai peneguh apabila diberi sebagai alternatif kepada tingkah laku. Ketiga, menjalankan operasi ialah ketidakselesaan deprivation yang dan peristiwa lain akan menjadikan rangsangan lebih berkesan sebagai peneguh pada sesuatu masa. Keempat iaitu perbezaan individu. Peneguh adalah berlainan bagi setiap individu. Bagi kekuatan, umumnya semakin kuat rangsangan semakin berkesan peneguh. Seterusnya, pemadaman. Pemadaman didefinisikan sebagai ketiadaan sesuatu tingkah laku yang lazim akibat kesan peneguhan berkemungkinan besar tiada lagi tingkah laku tersebut pada masa akan datang. Keletasan pemadaman. Apabila sesuatu tingkah laku cuba dipadamkan, akan berlaku kekerapan tingkah laku yang ingin dipadam. Kemudian barulah tingkah laku yang diingini muncul, respon emosional dan tingkah laku agresif mungkin akan berlaku. Contoh, kes individu dan mesin air tin. Ketiga, variasi prosedur pemadaman. Peneguh positif tidak lagi diberi selepas bertingkah laku. Rangsangan aversif tidak lagi diberi keluarkan.
faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemadaman. Yang pertama adalah jadual peneguhan sebelum dan selepas pemadaman. Jadual peneguhan menentukan sama ada pemadaman berlaku dengan pantas atau perlahan. Kedua, kemunculan peneguhan selepas pemadaman. Semakin kuat dan banyak peneguhan, semakin cepat proses pemadaman. Kawalan rangsangan. Kawalan rangsangan didefinisikan sebagai kemunculan sesuatu tingkah laku disebabkan pelaziman operan akibat faktor-faktor penyebab rangsangan, iaitu seseorang akan menunjukkan tingkah laku dengan kehadiran rangsangan tersebut, di mana tingkah laku menjadi kebiasaan disebabkan faktor-faktor penyebab rangsangan yang biasa wujud. Kedua, kawalan rangsangan biasanya dibangunkan menggunakan latihan perbezaan rangsangan di mata tingkah laku diteguhkan rangsangan dan faktor-faktor penyebab rangsangan. Tiga, latihan perbezaan rangsangan boleh dilakukan bersama dengan peneguhan hukuman dan atau pemadaman. Ini dipanggil kawalan rangsangan. Dalam bidang psikologi kawalan rangsangan, dijelaskan oleh kajian Pavlov tentang pelaziman klasik. Sekian, terima kasih.